أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan dan akhwat, para naqib dan juga naqibah, fasilitator untuk program Usrah CFS pada kali ini, hayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan, tahiyatan min 'indillah. Tahiyah hiya salam, fassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita dipertemukan di dalam sesi intellectual discourse yang dianjurkan oleh pihak yang berkenaan untuk memberikan sedikit sebanyak perkongsian dan juga pengalaman serta ilmu yang barangkali dapat kita jadikan sebagai pedoman dan juga sebagai panduan, terutama sekali kepada kita yang telah pun diamanahkan sebagai seorang fasilitator ataupun kita sebut sebagai naqib dan naqibah tadi, yang akan mengemudi sesi usrah sepanjang semester ini. Dan alhamdulillah, kita dipertemukan pada malam ini dalam suasana dan keadaan yang baik, dan kita semua diberikan kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ruang untuk sama-sama kita menjayakan program diskusi intelektual ataupun sesi perkongsian idea, sesi sembang-sembang. Kalau orang Indonesia kata sesi ngobrol. Pernah dengar istilah ngobrol? Jadi insya-Allah kita tidak menjadikan sesi ini sebagai satu sesi formal, sesuai dengan usrah yang kita akan pimpin ataupun telah memimpinnya. Pak Ustaz difahamkan usrah kali yang pertama sudah pun berlangsung, betul? Dan alhamdulillah, para naqib dan naqibah serta ahli-ahli dan orang kata apa, anak-anak usrah telah pun bertemu mata, telah pun berjumpa, dan telah pun berbincang, bercakap-cakap, dan pada masa yang sama juga menyentuh
perbahasan, perbincangan seperti mana panduan dan juga pedoman yang diberikan. Dan Ustaz percaya sikit sebanyak pada pertemuan yang lalu telah memberikan kita satu gambaran, memberikan kita satu, orang kata apa, petunjuk bagaimana yang dikatakan usrah ini. Sebab itu kita kalau boleh, sesi usrah ni kita jangan jadikan sebagai sesi formal. Walaupun dia formal, on papernya formal, tetapi usrah tidak boleh diformalkan. Seperti mana kita berusrah bersama-sama dengan ahli keluarga kita di rumah kita. Tak ada pun kita pakai baju yang khusus, tudung yang khusus, kain blanket yang khusus, songkok yang khusus, duduk pula mesti kena depan berdepan, ataupun duduk dengan kaedah dan cara tertentu, dan juga di tempat-tempat yang tertentu. Tapi dalam kes kita, kerana mengikuti arahan dan juga panduan yang diberikan dari segi masa dan sebagainya, kita ikutlah. Tapi kalau usrah di rumah kita, tempat kita kadang-kadang ruang tamu, betul? Kadang-kadang meja makan di dapur, kadang-kadang dekat mana? Balkoni, kadang-kadang dekat pos. Bagi rumah yang ada kolam renang, kadang-kadang tepi kolam renang, sambil duduk-duduk, ada yang minum teh, ada yang berenang dan sebagainya. Dan kita bercakap-cakap, kita bertanya-tanya, dan kita sembang-sembang. Itulah usrah. Dia bukan sesi untuk guru bawa kitab, baca kitab, orang lain dengar, dan akhirnya dia jadi satu sesi yang formal. Tak ubah macam mana kita pergi kelas, kita pergi usul kahwin, kita pergi ceramah dan sebagainya. Jadi suasana usrah itu perlu dihidupkan. Jadi insya-Allah sesi malam ini pun kita santai-santai, nyantai aja kata orang Indonesia. Kita sembang-sembang, sambil-sambil Ustaz berkongsikan sedikit sebanyak tentang perjalanan ataupun pokok perbincangan pada sesi usrah yang berikutnya, yang akan berlangsung pada esok hari, di mana esok adalah sesi usrah yang kedua. Dan sesi usrah yang kedua, seperti yang maklumat yang telah disampaikan kepada Ustaz, di mana sesi berikutnya esok, insya-Allah antum akan bersama-sama dengan ahli-ahli usrah masing-masing akan bincang ataupun akan menjadikan asas perbincangan itu kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam perjumpaan yang pertama, kita lebih kepada memenuhi beberapa rukun-rukun usrah. Rukun usrah ada berapa? Saja ulang kaji. Ada berapa rukun usrah? 3. Yang pertama, ta'aruf. Apakah antum sudah berta'aruf? Sudah. Sudah ingat semua nama-nama anak-anak usrah? Hampir-hampir. Belum. Kemudian
setelah daripada ta'aruf, rukun usrah yang berikutnya tafahum. Ya. Sudahkah antum selepas daripada mengenali, memahami dan mengetahui siapakah yang bersama sebagai ahli keluarga antum? Sudahkah mengenali hati budi mereka? Siapa mereka? Perwatakan karakter mereka macam mana? Kalau tadi ta'aruf pun sudah, ada yang hampir-hampir, ada yang belum, ya. Apatah lagi tafahum lah, kan? Ya. Tapi insya-Allah sekalipun tidak ada kesempatan pada pertemuan yang lama, pertemuan yang sebelum ini, ya, maka benda tu boleh ditambah, ya. Boleh utarakan lagi, ya. Boleh bertanya, ya. Boleh bersembang-sembang, ya. Boleh lagi orang kata apa, menyelidiki, ya, tentang karakter, pewatakan, ya, peribadian, ya, sahabat-sahabat yang bersama kita sebagai satu usrah. Baik, lepas tafahum, takaful. Ya. Takaful, ya, maknanya andai kata, ya, kita dengan ahli usrah kita, ya, tidak ada yang kata ta'aruf, tafahum, persepahaman tadi, ya, dia tidak mungkin akan membawa kepada takaful. Takaful ni maknanya apa? Bahasa mudah, bahasa lainnya ta'awun. Tak mudah juga Ustaz. Ta'awun tu apa pula? Ya. Kita kerja sama, ya. Macam Wonder Pet katalah, apa yang penting kerja sama, ya. Jadi kerja sama itu hanya akan wujud kalau kita ada orang kata ta'aruf dan juga tafahum tadi, ya. Jadi insya-Allah, ya, kita dengan anak-anak usrah kita, ya, kalau mereka, ya, kita boleh tolerate dengan mereka, ya, dan mereka insya-Allah akan cooperate dengan kita. Okay. We tolerate, they will cooperate with us. Okay. Jadi itulah orang kata apa, asas-asas yang menjadi rukun dalam perjalanan usrah ni, yang menghidupkan usrah ni. Ya. Sebab tu Ustaz kata banyak kali nak ulang, ya, dan akan terus diulang-ulang, ya. Usrah jadikan sebagai usrah, ya. Jangan sama sekali kita mengeluarkan, ya, ataupun memindahkan makna usrah itu kepada satu sesi yang lain. Sebab daripada situlah dia akan timbul orang bosan, ya, orang jemu, orang tak ada keinginan untuk datang, ya, tak ada rasa nak orang kata apa, hadir ke usrah ini, ya. Lebih-lebih lagi kita sebagai jurumudi, ya, pada perjalanan usrah ini, maka amatlah penting, ya, sebagai fasilitator, sebagai naqib dan naqibah ni untuk kita gerakkan, ya. Usrah ni mesti digerakkan, ya. Dia usrah ni dia tak boleh bergerak sendiri, kita yang kena gerakkan, ya. Jadi kalau kita sebagai jurumudi, ya, kalau jurumudi kapal lah sekalipun, kalau kita yang tak gerakkan, ya, tak buka enjin, ya, tak tengok plan, tak tengok arah angin, tak tengok dia punya laut macam mana dan sebagainya, macam mana kita nak jalankan, ya, sebuah kapal, ya. Ibarat macam itulah, insya-Allah, ya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah, dan mohon doa, dan juga Ustaz berdoa, mudah-mudahan, ya, antum dan juga anak-anak usrah, sahabat-sahabat yang lain, ya, akan menjadikan, ya, usrah ini sebagai satu sesi yang orang kata apa, menarik, ya, sesi yang orang tunggu-tunggu, ya. Bukannya sesi orang kata apa, bila dah hari Jumaat tu, kan, dia tak senang duduk, ya. Kalau tak senang duduk sebab nak khatir dia tak apa,
kan? Dia nak tak senang duduk ni sebab esok ada usrah, kan? Dia macam terpaksa, ya. Jadi kalau boleh, ya, biarlah, ya, kita sebagai nakib-nakibah ataupun anak-anak buah kita masing-masing, ya, semuanya dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita nak hadir dan kita nak menjalankan, ya, program ni, insya-Allah. Baik. Ikhwan dan akhwat, abna'i wa banati al-ahibba sekalian. Jadi seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi, insya-Allah diskusi ataupun perbincangan kita pada malam ini, ya, akan berkisar tentang satu hadis, ya, hadis yang menjadi landasan penting dalam kita beragama. Hadis yang menjadi teras kepada agama ini, ya, hadis yang dipanggil sebagai hadis Jibril, ya, ataupun hadis Islam, iman dan ihsan. Jadi Ustaz kira antum telah pun pernah membaca hadis ini, pernah tengok makna hadis ini, dan mungkin telah memahami apakah kandungan yang terdapat di dalam hadis ini. Sehingga kan kalau kita lihat agama itu dijelaskan ataupun kita boleh nampak daripada apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis ini. Ini semua dah pernah baca, kan? Ada tak di kalangan ikhwah dan akhwat di sini, inilah kali pertama, ya, jumpa ataupun kali pertama baca, ya, dan kali pertama nak kena study, nak kena tengok makna dan nak kena faham hadis ni, ya. Ada tak yang first time betul-betul mari CFS ni lah first time jumpa hadis ni, ya? Dan sebelum ni tak pernah dengar, tak pernah baca, tak pernah telusuri kandungan hadis ni, tak ada, first time. Masya Allah, pengakuan yang cukup ikhlas. Ahsanti, ya. Ada lagi tak? Ya. Okey. Ya. Nak tanya ke apa? Okey, first timer. Masya Allah, ya. Baik. Apapun, ya, apa yang Ustaz sebutkan tadi, hadis ini adalah teras kepada agama yang sedang kita anuti ini. Jadi nak faham tentang Islam, inilah asas dia. Bukan semata-mata hadis ini, ya, tapi hadis ini menjadi asas. Baik. Kita bacalah sekali. Boleh akses tak dengan hadis dekat phone masing-masing? Ya. Kita bacalah, ya. Apa namanya, hadis ni sama-sama. Tak baca, kita boleh ikut, ya. Dan kita akan lihat dari segi maknanya. Sebab silibus ataupun apa namanya, bahan, ya, untuk besok ni, ya, ataupun teras kepada perbincangan besok ni adalah hadis ini, ya. Itu pun besok hanya berkisar tentang rukun Islam, kalau Ustaz tak silap, betul? Ya, rukun Islam, ya. Dia hadis ni dia ada 3 komponen penting. Jadi antum akan berdiskusi, ya, berbincang-bincang, ya, bertukar-tukar idea, ya, bersoal jawab, ya, bersama-sama dengan ahli-ahli usrah masing-masing, berdasarkan kepada hadis ini. Jadi sebelum terlupa, Ustaz mohon maaf lah, ya, mungkin tengok tak ada slide, tak ada apa, kan, sebab benda ni orang kata apa, insya-Allah, walaupun Ustaz tak sempat nak sediakan, ya, tapi setidak-tidaknya lah, ya, apa yang kita sama-sama perkatakan dan bincangkan ini, ya, mudah-mudahan, ya, menjadi sedikit panduan kepada kita. Jadi
mohon maaf tentang slide ni ya. Ustaz pun tadi tak punya banyak masa dan kesempatan. Sebelah paginya sampai tengah hari ada bengkel, ada workshop, dan petang tadi ada sedikit urusan, tapi insyaAllah ya, sama-samalah kita tengok dan sama-sama kita fahami ya, hadis ini pada malam ini. Okey, baik. Kita langsung saja kepada matannya ya, tengok kepada teks ya, hadis. Ustaz baca dan boleh ikutlah, masing-masing boleh ikut ya. Kita ada yang first timer, ada yang dah biasa dan sebagainya. Kita seragamkan saja insya-Allah. Baik. Bainama nahnu. Macam mana nak lebih ni? Wah, kena semangat sikit. Bainama nahnu. Baru Ustaz semangat sikit. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل
Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyani. Qala thumma intalaqa falabistu maliya. Thumma qala thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Baik. Ini hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada hadis ini, riwayat daripada sahabat Umar bin Al-Khattab, di mana dia berkata, ketika kami sedang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya tanda safar. Safar maknanya tanda-tanda dia seorang yang dalam perjalanan. Dan kami tidak ada yang mengenalinya. Kemudian orang itu duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Dan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanannya ke sana." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kemudian Umar kata, "Kami hairan dengan orang tersebut. Dia bertanya dan dia yang membenarkannya." Orang itu berkata, "Beritahu kepada aku, apakah iman itu?" Dia berkata, "Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Kemudian dia berkata, "Beritahu kepada aku, apakah itu ihsan?" Nabi SAW bersabda, "Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu." Kemudian dia berkata, "Beritahu kepada aku tentang kiamat." Nabi SAW menyatakan, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu berbanding dengan orang yang ditanya." Dia berkata, "Beritahu kepada aku tentang tanda-tandanya." Nabi SAW bersabda, seorang wanita akan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang tidak berkasut, beralas kaki, telanjang, tak berpakaian, miskin, penggembala kambing, dan orang berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi
setelah berlalunya satu waktu, Nabi berkata, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi SAW menjelaskan, itu adalah Jibril datang kepada kamu untuk mengajar kamu akan agama kamu. Baik. Jadi itulah teks hadis kita pada malam ini yang akan menjadi asas kepada perbincangan antum semua dengan anak-anak usrah pada esok hari. Jadi kalau kita melihat hadis ini secara umumnya menjelaskan kepada kita bagaimana malaikat Jibril alaihi salam telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia datang dalam rupa seorang lelaki. Jadi faham kita di sini bahawasanya malaikat ni dia boleh bertukar daripada rupa asalnya kepada makhluk yang lain. Yang mana lelaki ni pula tak ada di kalangan sahabat yang bersama-sama dengan Nabi pada ketika itu kenal dia. Maknanya tak ada orang kenal. Cuma apa yang disebut oleh Umar bin Al-Khattab, dia satunya lelaki, pakaiannya sangat putih, rambutnya kilat, hitam. Dan bila dia datang sebagai satu orang gentleman, datang duduk depan Nabi SAW, sehingga lutut dia dengan lutut Nabi bertemu. Dan dia letak tangan dia, dua-dua tangan dia atas paha Nabi SAW. Dan mula bertanya. Pertanyaan pertama tentang apa itu Islam. Nabi jawab. Pertanyaan kedua tentang iman. Dan Nabi jawab. Pertanyaan ketiga tentang ihsan. Kemudian pertanyaan yang keempat, dia tanya apa? Dia tanya tentang hari kiamat. Maksud daripada pertanyaan dia tentang kiamat, akhbirni 'anis sa'ah, itu beritahu kepada aku tentang kiamat. Sebenarnya dia tanya, ikut beberapa syarah daripada para ulama tentang hadis ini, Jibril nak tahu bila berlakunya kiamat. Bukan dia tanya kiamat tu apa. Maksudnya di sini dia tanya bila akan berlaku kiamat. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Dia kata mungkin yang bertanya ni lebih tahu daripada yang ditanya. Kan? Maknanya Nabi nak bagi tahu apa? Nabi tak tahu tentang kiamat ni. Nabi sendiri SAW bagi dia tak tahu tentang bila akan berlakunya kiamat. Maka dia menyusullah soalan yang terakhir, di mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi dalam satu hadis ni dia ada 5 benda, 5 komponen penting. Pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang kiamat, dan yang kelima tentang tanda-tanda kiamat. Ini soalan yang ditanya oleh Jibril alaihi salam bila dia datang bertemu dengan Nabi SAW, duduk dengan cara yang kita sebutkan tadi, dekat dengan Nabi SAW, bertanya soalan, 5 soalan tadi, dan bila Nabi SAW memberikan respon, menjawab persoalan yang ditanya oleh Jibril tadi, Jibril membenarkan
Membenarkan maknanya menyatakan bahawa jawapan Nabi SAW itu betul. Termasuklah yang ditanya, bila Nabi jawab, Nabi tidak mengetahui tentang hari kiamat. Itulah jawapan yang betul. Maknanya kalau Nabi jawab sekian-sekian masa, jawapan itu akan jadi salah. Jadi semua jawapan Nabi dibenarkan. Tak ada langsung komen, tak ada langsung tashih, tak ada correction daripada Jibril alaihi salam tentang pertanyaan Jibril itu yang dijawab secara salah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentang kiamat kita dah sebutkan tadi, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas soalan yang terakhir itu tentang tanda-tanda kiamat, maka Jibril pun berlalu pergi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pula pada sahabat. Dia bertanya balik pada Umar. Dia tanya Umar, kamu tahu ke siapa yang datang tadi? Maka Nabi menjelaskan, itulah Jibril. Dia datang dalam rangka untuk menjelaskan kepada kamu tentang agama kamu, yakni menjelaskan tentang Islam. Jadi hadis ni sebab itu disebut ataupun disandarkan hadis ini kepada Jibril, yang kita sebut sebagai hadis Jibril, kerana watak penting yang ada dalam hadis ni, iaitulah Jibril alaihi salam yang datang bertemu dengan Nabi. Ataupun kadang-kadang disebut juga hadis ini sebagai hadis Islam, iman dan ihsan, yang tu merujuk kepada komponen, kandungan kepada hadis tersebut. Jadi kalau disebut hadis Jibril, disebut hadis Islam dan iman dan ihsan, maka inilah hadis ni. Baik. Jadi hadis seperti mana yang Ustaz sebut di awal tadi, hadis ni hadis yang agung, hadis yang besar, hadis yang menjadi landasan kepada agama ini, hadis yang syarat, hadis yang padat dengan makna, padat dengan pengajaran-pengajaran, faedah-faedah, sehingga kan Al-Imam Al-Qurtubi, kenal siapa Imam Al-Qurtubi? Siapa dia Imam Al-Qurtubi? Dia seorang apa? Seorang mufassir, seorang ahli tafsir. Jadi Imam Qurtubi kata hadis ni adalah ummu as-sunnah. Ummu as-sunnah. Ummu apa makna? Ibu. Ibu sunnah. Ataupun kita gunakan bahasa yang lebih mudah, kita kata induk sunnah. Maknanya ibu bagi segala sunnah, segala hadis Nabi SAW. Hadis ni, hadis Nabi ni banyak kan? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, ribu hadis. Tapi yang main dia, kata Imam Qurtubi, hadis ni, berdasarkan kepada kandungan, kepentingan, dan juga berdasarkan perkara yang disebutkan tadi. Dan hadis ni kalau kita nak bincang, nak sembang, nak tengok, nak telusuri satu persatu daripada kandungan hadis ni, dia memerlukan masa yang sangat panjang. Kalau kita telusuri, tengok, baca tulisan-tulisan para alim ulama, bila mereka menjelaskan hadis ini, hadis ni saja boleh jadi satu kitab, boleh jadi satu buku. Panjangnya, padatnya, perbahasan yang ada dalam hadis ni.
Setakat yang Ustaz temui paling cokiah lah orang kata, ya, dia punya ketebalan tulisan tentang hadis ni sekitar 60 ke 80 muka surat. Ya. Jadi kalau esok 2 jam nak bincang hadis ni kan, maknanya nak dapat 80 muka surat tu berapa siri, ya, usrah, ya, kita nak kena adakan, ya. Baik, apapun, ya, itu menunjukkan keutamaan, ya, menunjukkan kelebihan hadis yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi ini sebagai ummu sunnah, ya. Dan seperti mana telah kita lihat, ya, dalam hadis ini, ya, 3 aspek utama yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam jawapan baginda kepada Jibril AS, ya, iaitulah yang pertama tentang Islam, iman dan ihsan. Ini 3 aspek utama yang mana ketiga-tiga ini sama sekali kita tidak boleh pisahkan. Islam, iman dan ihsan. Ini 3 perkara yang sama sekali kita tidak boleh asingkan dan tak boleh pisahkan. Andai kata terpisah salah satunya, dia tak akan jadi agama yang kita sebut sebagai agama Islam. Sebab dia adalah 3 komponen yang membentuk Islam. Di samping dia adalah 3 komponen yang membentuk Islam, ya, 3 perkara ni juga, 3 aspek yang disebut oleh Nabi SAW ini, ya, dia adalah tingkatan kepada Islam itu sendiri. Tingkatan yang pertama iaitulah jawapan Nabi kepada persoalan pertama Jibril. Apa itu Islam? Apa makna Islam? Islam ni apa? Islam, ada sahabat kita sebut sejahtera. Islam ada orang kata aman, selamat, kan? Sebab itu bila kita bagi salam, Assalamu alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Ada yang belum tahu makna salam? Ke malam ni baru tahu, ya? Assalamualaikum maknanya salam sejahtera, selamat sejahtera ke atas kamu. Sebab Islam makna selamat, ya? Tapi itu makna secara umum. Dia ada satu makna yang khusus. Yang kata Islam ni, dia ada satu makna yang khusus yang berkait dengan apa yang Nabi SAW sebut ni. Di mana Islam berasal daripada kalimah istislam. Istislam. Apa dia makna istislam? Istislam makna menyerah, surrender, menyerah diri. Itu makna istislam. Seseorang tidak dikira sebagai Muslim ataupun orang Islam sehinggalah dia memenuhi maksudnya, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling mudah. Paling mudah makna Islam ialah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Melaksanakan segala perintah dia dan meninggalkan segala larangan dia. Itu paling simple lah, paling simple. Itu yang kata Islam, berasal daripada perkataan istislam yang bermakna tunduk, menyerah diri, patuh, taat, itu semua masuk dalam komponen ataupun elemen-elemen dalam makna Islam. Jadi itu aspek yang pertama. Aspek kedua dan ketiga walaupun akan disentuh insya-Allah, pada sesi intellectual discourse oleh Asatizah dan juga ustaz-ustazah yang lain, hanya sekadar pengenalan pada malam ini. Yang kedua, apa dia soalan yang dijawab oleh Nabi SAW, iaitu iman. Apa makna iman? Al-imanu at-tasdiq.
Iman makna membenarkan. Ya. At-tasdiq. At-tasdiq apa macam mana? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisani, iqrar. Salahnya kita bahasa Melayu sebut iqrar. Ya. Apa terjemahan kepada iqrar? Pengakuan. Ya. Membenarkan dengan hati, iqrar, mengaku dengan lisan, lidah. Wal a'malu bil a'dha, ataupun wal a'malu bil jawab, beramal dengan anggota. Tapi iman itu sendiri, amana yu'minu, maknanya kita kena percaya. Waktu rukun-rukun iman ni dia terjemah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada semua, ya, rukun-rukun iman tadi. Kemudian ihsan. Ya, soalan ketiga Nabi jawab tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Ihsan daripada perkataan hasan. Hasan makna baik, cantik, elok, ya, beauty, beautiful. Itu makna hasan. Jadi kalau kita lihat, ya, tiga-tiga ni tadi, ya, satu kita dah sebut tadi, tiga-tiganya tidak boleh dipisahkan. Ya. Sebab apa? Sebab menyerah diri tadi, ya, menyerah diri tadi, ya, kita memerlukan satu keimanan, satu kepercayaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana iman ini, dia kena dibuktikan dengan ikrar kita dan juga dengan perbuatan kita, ya, maka kita kena beramal. Dan amal ini, dia ada beberapa perkara yang perlu kita amalkan dalam hidup kita, ya. Dan perkara yang paling penting untuk kita amalkan adalah 5 perkara yang menjadi rukun kepada Islam. Jadi bila kita sebut perkara yang kita nak amalkan, okay, berlandaskan kepada rukun Islam ataupun berteraskan kepada rukun Islam tadi, ya, pertama apa dia? Syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Ini amalan yang kita buat, ya. Sebab iman dia bersifat percaya, i'tiqad, ya. Sungguh-sungguh kita yakin dan percaya, ya, tentang 6 rukun iman. Dan iman ataupun Islam plus iman tadi, ya, benda ni kita nak kena beautify. Kita nak kena buat bagi cantik, elok, ya. Maka mesti dilaksanakan dengan ihsan. Sebab tu bila Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi jawab apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Macam mana beribadat kepada Allah? Tadi yang teras 5 dalam rukun Islam. Bersendikan kepada keimanan kita kepada rukun-rukun iman, ya, yang 6. Kemudian kita laksanakannya dengan ihsan. Baik, apa dia rukun ihsan pula? Rukun Islam tahu 5. Rukun ihsan, rukun iman ada 6. Rukun ihsan, ihsan tak ada rukun. Pernah dengar rukun ihsan? Yang ni banyak kita tertinggal. Yang ni kita kongsikan dengan anak-anak surah kita. Ihsan pun ada rukun. Rukun dia apa? Yang Nabi sebut lah. Rukun dia satu saja yang Nabi sebut.
anta abudallah ka'annaka tarahu, atau fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dependlah. Ada orang ibadat dia seolah-olah dia dapat melihat Allah. Tapi melihat Allah bukan melihat dengan zat. Bukan melihat zat Allah. Tapi melihat kepada nama-nama dan sifat-sifat yang lahir, yang orang kata apa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maklumatnya kepada kita, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat seolah-olah. Dan kalau kita tidak mampu untuk sampai ke tahap itu, maka kita hendaklah merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita. Kita tak dapat nak tengok sifat dan nama-nama Allah ni dengan orang kata apa yang disebut oleh Nabi SAW, seakan-akan kamu melihat. Maka dia pergi kepada yang kedua, level yang kedua, iaitu kita merasakan bahawa kita senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tiga benda yang dia membentuk Islam itu sendiri, dan juga dia menjadi orang kata apa, tingkatan dalam Islam itu sendiri. Di mana Islam ni dia bermula dengan syahadah tadi. Kemudian daripada syahadah, kemudian semua rukun-rukun Islam tadi, dia pergi kepada iman. Daripada iman itulah dia akan jadi orang kata apa, peringkat yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih orang kata apa, sempurna, apabila seseorang itu mencapai darjat ihsan. So kita kena jadi pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Muhsin yang ni orang paling tinggi sekali berbanding dengan Muslim dan juga mukmin. Muslim barangkali dia hanya sekadar beramal, menjadikan dia seorang Muslim, dan dia beriman apabila dia percaya keenam rukun iman tadi. Tetapi apabila dia benar-benar melaksanakan segala tuntunan dalam rukun Islam, dalam rukun iman, kemudian plus apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam ihsan tadi, maka dia mencapai satu derajat muhsin, Muslim, mukmin, muhsin. Jadi ketiga-tiga ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, guna dalam Al-Quran, nak menunjukkan bahawa inilah komponen, inilah apa namanya, asas yang dibina oleh agama ini. Dia punya basis dia, yang kita nak kena satu persatu capai dalam hidup kita, supaya kita benar-benar menjadi satu orang kata apa, model hamba Allah, ataupun memenuhi tuntunan sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak lahirkan satu peribadi, individu, apa namanya, Muslim yang ideal, yang profesional, mesti memenuhi tiga aspek ni tadi. Dan dia tidak boleh kita pilih-pilih, tak boleh kita nak pisah-pisah, tak boleh kita nak celup-celup. Kita mesti bermula daripada Islam, iman, dan juga naik setingkat yang paling tinggi, ihsan. Cuma persoalan selalu timbul. Ini boleh kita bincang. Apa namanya? Adakah seseorang Muslim itu mukmin? Ataupun seseorang yang mukmin itu dia automatik Muslim? Ini selalu orang tanya. Kalau satu orang tu dia Muslim, adakah dia automatik mukmin? Atau kalau dia satu orang yang mukmin, maka dia adalah satu orang yang Muslim? Dia sebenarnya soalan tu pun dah tak kena dah.
Dan kalau kita base kepada hadis Jibril ni, pastinya soalan pertama Jibril apa dia? Islam. Islam. Sebab dalam Islam ada syahadah. Syahadah tu penting. Syahadah tu penting. Dia dua benda dalam syahadah ni. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kita bersaksi bahawa tidak ada sembahan. Ada orang kata Tuhan, lebih tepat kita kata sembahan. Sebab ilah maknanya makluh maknanya ma'bud, yang disembah. Ya. Kalau kita letak Tuhan di situ, ya, dia tak apa tepat dari segi terma dia. Ya. Maksud di sini ialah sembahan. Maknanya kita bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang disembah melainkan Allah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi kalau kita lihat dalam rukun yang pertama ni, ya, di situlah bermulanya seorang Muslim yang mana dia bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi SAW itu pesuruh Allah. Dan diikuti dengan lepas syahadah apa dia? Solat. Kemudian puasa. Lepas puasa zakat, lepas zakat haji. Dan semua selepas itu, empat rukun selepas itu, ya, dia base kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan oleh kerana kita dah sebut, empat rukun berikutnya adalah amalan. Ya, syahadah itu pun amalan, tapi dia adalah ibu. Kalau tadi hadis ni dia ummus sunnah, syahadah ni pula dia adalah ummul Islam. Ibu kepada Islam adalah syahadah. Sebab empat rukun yang berikutnya dia tak akan diterima, tak akan dikira, tak akan dianggap sempurna selagi mana yang pertama tadi tidak sempurna. Sebab bila kita puasa, kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita buat haji, dia mesti base kepada ni. Sebab tu para ulama kata, ya, benchmark, penanda aras. Kalau kita nak buat satu amalan, ya, benda first kali yang Allah akan tengok siapa yang buat. Adakah dia Muslim ataupun tidak. First. Maknanya syarat tu mesti ada. Seorang yang buat satu amalan tu, dia mesti Islam, baru diterima. Ini syarat diterimanya amal. Islam, ilmu, ikhlas, ittiba', pa'al. Ini benchmark standard. Kita buat apa pun, ya, sebagai jaminan bahawasanya amalan kita tu akan diterima oleh Allah, dia mesti memenuhi 4 prasyarat. Pa'al, Islam, ilmu, ikhlas, ittiba'. Ittiba' ni apa? Ittiba' tu yang duduk dalam wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengaku, tadi kita dah sebut, kita bersaksi bahawasanya yang disembah ialah Allah. Baik. Kemudian kita menyembah Allah dengan apa? Dengan 4 rukun yang berikutnya, betul? Dengan solat, dengan puasa, dengan zakat dan dengan haji. Okey, kita buat semua 4 ni dalam kita memenuhi asyhadu an la ilaha illallah. Sebab kita bersaksi bahawa Allah yang kita sembah, maka kita sembah Allah dengan 4 rukun yang berikutnya. Buat 4 rukun yang berikutnya ni, dia tak sempurna sekiranya tidak berpaksikan kepada wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, wa anna Muhammadar Rasulullah kenapa penting? Kenapa penting?
Sebab kita kena buat cara seperti mana, kaifiat seperti mana yang diajar, ditunjukkan oleh Rasulullah. Sebab tu ittiba' tu ada dalam kita panggil sebagai prasyarat untuk diterimanya sesuatu amalan. Jadi sebab tu kita melihat ya, pentingnya syahadah ini ya, kerana dia adalah apa kita panggil sebagai syarat ya, syarat untuk kita laksanakan dan juga kita membuktikan keislaman kita dengan amalan-amalan yang menjadi teras kepada Islam itu sendiri, iaitu 4 rukun yang berikutnya selepas syahadah tadi. Sebab iman dia lebih kepada internal. Semuanya memerlukan untuk kita i'tiqad dan percaya. Dan i'tiqad kepercayaan itu mesti dibuktikan dengan Islam. Dan apabila kita melaksanakan, orang kata apa, iman dan Islam tadi ya, dia mesti dilaksanakan dengan penuh etika, penuh adab, penuh akhlak. Sebab tu sebagian ulama menjelaskan bahawasanya hadis Jibril ni hadis akidah, iaitu iman, ibadah iaitu Islam, dan juga akhlak iaitu ihsan. Tapi sebenarnya ihsan ni dia satu tingkat, tingkat yang sempurna dalam melaksanakan Islam tadi, dan juga dalam mengukuhkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu tadi kita dah sentuh yang pertama tentang rukun Islam yang pertama, iaitu syahadah dan pentingnya syahadah tadi. Ya, dua-dua. Dan syahadah ni bila kita kata tidak ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka di sinilah kita perlu buat dua benda. Apa dua benda yang kita nak kena buat memenuhi la ilaha illallah ni? Di mana satunya kita kena menafikan adanya Tuhan lain yang disembah, dan kita menetapkan, ini dia panggil nafi dan juga isbat. Nafi adanya Tuhan lain yang kita sembah. La ilah. La di situ kalau dalam bahasa Arab dia panggil la nafiyah. Kemudian kita tetapkan. Isbat maknanya kita tetapkan. Ya. Maknanya tak ada yang lain dah. Kita tetapkan. Okay. Illa tu lafaz isbat tadi. Okay. Allah. Apa makna Allah? Allah ilah tadi. Daripada perkataan ilah. Ilah maknanya makhluk. Makhluk maknanya ma'bud, yang disembah. Dia tidak hanya semata-mata kita sebut Allah, okay? Tapi maksudnya ialah yang disembah. Sebab ilah ni Allah. Dan Allah guna kedua. Rabb pun Allah guna, ilah pun Allah guna. Rabb Tuhan. Ya. Tapi Tuhan ni maknanya kalau kita tengok dalam agama-agama lain pun ada Tuhan. Hindu ada Tuhan dia, betul? Kristian ada Tuhan dia. Ya. Buddha tak ada Tuhan. Buddha dia tak ada Tuhan. Ini kena mengaji perbandingan agama, nak tahu agama Buddha macam mana. Ya. Jadi anda kata disebut Tuhan, ya, maka dia bersifat umum. Dia tak spesifik kepada apa yang kita dah berakui tadi, ilah tadi, yang disembah. Ya. Sebab itu kita sebut sebagai tidak ada sembahan melainkan Allah. Mana yang disembah selain daripada Allah tak ada. Ya. Di situ benda yang sangat. Kemudian salat, ya. Salat ni, ya, kalau boleh, ya, peringatkanlah diri kita dan juga ahli-ahli anak usrah kita, ya, supaya jangan abaikan salat ni, ya. Jangan sama sekali, ya, abaikan salat ni. Bila Allah kata aqimus salah, dirikanlah salat, Nabi pun sebut dalam hadis ni kan. Nabi guna perkataan apa? Seperti mana yang Allah gunakan dalam Al-Quran, aqimus salah. Ya, kemudian Nabi SAW pun sebut wa tuqima
as-salah. Kenapa digunakan perkataan iqamah? Ya. Mungkin saja boleh digunakan perkataan ada. Ada makna tunaikan. Aqama ataupun tuqima maknanya mendirikan. Sebab mendirikan solat ni dia bukan semata-mata mendirikan solat. Mendirikan solat ini dengan keyakinan kita bahawasanya yang kita sembah itu adalah Allah. Mendirikan solat dengan penuh khusyuk. Mendirikan solat dengan memerhatikan segala rukun, memerhatikan segala syarat, memerhatikan segala sunat-sunat dalam solat. Berbanding dengan kalau Allah sebut ada di solat, ada mana tunaikan, buat je. Tanpa memerhatikan dia punya rukun, memerhatikan dia punya syarat, memerhatikan dia punya sunat, memerhatikan kekhusyukan, memerhatikan aspek kebersihan. Perhati semua. Sebab tu Allah kata aqamus salat. Nabi pun guna istilah yang sama, wa tuqima as-salat. Baru solat tadi jadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barulah solat itu jadi qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Baru jadi orang mukmin yang berjaya, baru boleh mencegah kemungkaran. Ini kena tekan. Solat di sini maknanya solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Solat doa asal dia. Tapi dia menjadi ibadat yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, mengikut rukun dan syarat-syaratnya. Maka dia jadi satu bentuk ibadah yang disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh untuk sesi usrah kali ini, yang mana mungkin anak usrah kita yang malas solat, jadi rajin sikit solat. Tekan sikit bab solat ni. Bagi sikit contoh-contoh kita sebutkan tadi ni. Kalau yang tak solat tu paling tidak masa dia berusrah ni, dia dapat petunjuk, terbuka hati dia, dengan keikhlasan kita, nasihat dia, bagi tahu supaya jangan sama sekali tinggal solat. Semua dah capai umur yang balik. Bila umur balik, maknanya umur yang balik, umur yang kita sudah bertanggungjawab atas dosa dan pahala. Tapi yang lebih penting, sebab solat ni dia adalah rukun yang kedua. Walaupun rukun kedua, tapi itulah soalan pertama yang akan ditanya di akhirat. Dalam hadis Nabi sebut soalan pertama pasal solat. Kalau berjaya persoalan solat, insya-Allah berjaya yang lain-lain. Kalau ada defect dekat solat, maknanya yang lain-lain juga akan ikut serta, turut serta. Ini kita kena sama-sama ingatkan. Kalau boleh setiap kali sesi dan sebagainya, pesan benda ni. Tak payah banyaklah. Kita ambil untuk tekan solat je. Tekan solat je. Solat 5 waktu ni. Yang kedua tekan solat, yang kedua tekan kalau boleh solat ni buat secara berjemaah. Buat secara berjemaah. Tak apalah. Di surau mahallah ke, di masjid ke, buat jemaah. Afdal kalau lelaki, marilah masjid. Galakkan, anjurkan, nasihatkan, supaya kita datang masjid. Jangan mari Isnin dengan hari Khamis kan? Tahulah ada hidangan kan? Tapi kita nak kalau boleh, maknanya setiap hari seperti mana hari Isnin dan Khamis. Jadi kita tekankan sikit. Kemudian syahadah, solat, apa lagi? Zakat. Zakat walaupun kita kata barangkalilah kalau zakat fitrah, nak bayar dekat harta, kita pun tak ada harta, dan sebagainya. Tapi kesedaran tentang zakat, cerita tentang zakat, sebab zakat ni pun dia sebahagian daripada benda yang penting dalam proses kehidupan kita. Sebab zakat, apa makna zakat? Zakat makna menyucikan.
membersihkan diri kita ke, harta kita ke, duit kita ke dan sebagainya. Allah suruh keluarkan zakat. Bila Nabi sebut selepas daripada wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat, memberi zakat. Kalau anak-anak surah kata, saya pun mak ayah bayar zakat, saya mana ada duit, saya mana ada harta. Tapi kita kena ingat, sebabkan zakat itu maknanya menyucikan, paling tak ada kita pesan, kita ingatkan supaya kita sucikan diri kita masing. Terutama sekali sucikan diri kita daripada dosa. Kita tak boleh nak sucikan harta, kita tak boleh nak sucikan diri kita daripada dosa. Bersihkan diri kita daripada dosa sesuai dengan makna zakat tadi. Pula dalam surah kata-kata macam tu. Apa yang kita boleh nasihatkan dan kongsikan, kita tak bayar zakat, tapi zakat ni maknanya menyucikan. Sebaiknya gunakanlah peluang yang kita ada, kehidupan yang kita ada ni, sebelum daripada banyak lagi benda kita nak kena cuci selepas ni. Bila kita besar besok, bila dah ada harta besok, baiklah kita cucikan diri kita. Benda yang sangat ringan, sangat mudah. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa, perbanyakkan perbuatan-perbuatan amalan-amalan baik dan sebagainya. Boleh buat ke arah. Kemudian selepas zakat, apa? Ibadah dah, solat dah, puasa. Puasa. Ni pun kita kata, yalah benda ni kita dah tahu dah. Anak-anak surah kita pun dah tahu dah. Cumanya penekanan kita tentang puasa ni, buat puasa ni asal makna dia apa? Siyam, as-saum. Apa makna puasa? Menahan diri. Kita nak ambil yang tu, menahan diri tu. Maknanya paling tidak habis usrah, dia boleh menahan diri dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dia kepada dosa. Dia boleh banyakkan bersabar. Dia boleh terima qada dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu penekanan kita tetap puasa itu sebagai rukun yang kita buat bulan Ramadan. Itu jelas, semua orang tahu. Dan juga puasa-puasa sunat, sebagai orang kata apa, menampung segala kekurangan-kekurangan, sebagai penghapus dosa dan sebagainya. Itu kita sampaikan juga. Tapi dalam keadaan kita di luar Ramadan misalnya, maka apa faedah dan manfaat puasa yang kita boleh ambil? Jadi kalau kita boleh bersama-sama mengajak anak-anak surah kita menahan diri masing-masing, menahan pandangan masing-masing, menahan nafsu masing-masing, daripada kata apa, terpengaruh, terikut-ikut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, mungkar, dosa dan sebagainya. Maka itu satu pencapaian, satu orang kata apa, saham yang sangat besar kepada kita di akhirat besok. Apa yang kita sama-sama kongsikan. Dan yang terakhirnya adalah apa dia? Haji. Melaksanakan ibadah haji. Haji ni kalau kita lihat, dia adalah kemuncak kepada rukun Islam, kerana dia menggabungkan segala aspek-aspek yang ada dalam syahadah, dalam solat, dalam zakat, dalam puasa tadi, semua dia masuk dalam haji. Dia rangkuman. Jadi bila rangkuman ni maknanya, kalau satu orang yang berjaya pada syahadah, dia berjaya pada solat, dia berjaya pada zakat, dia berjaya pada puasa dia, maka dia rangkumkan ini dengan rezeki, dengan kemampuan, kemahuan yang ada pada dia, dia dapat melaksanakan satu ibadah kemuncak, satu rukun kemuncak kepada rukun-rukun Islam tadi, iaitu menunaikan ibadah haji. Tapi barangkali dia kata, saya dah daftar tabung haji Ustaz, dah
daftar tabung haji tapi menunggu lagi 50 tahun baru dapat pergi. Kan, 20 tahun, 30 tahun. Ya, kita tak dapat pergi sekarang. Ya. Tapi ada tak amalan-amalan yang kita boleh buat yang dia punya ganjaran dia setara dengan ibadah haji? Ini kerja rumah. Kerja rumah nakib dengan nukabah dalam dicari. Maknanya apa amalan-amalan yang kita boleh buat dalam hidup kita, walaupun kita tak dapat pergi haji, tapi kalau buat amalan ni dia setara, kita dapat pahala buat haji. Jadi maknanya apa yang setakat ni, sebelum sampai giliran kita, ya, sebelum Allah SWT jemput kita, apa yang terlebih dahulu kita boleh buat dalam kita mengambil ibrah daripada ibadah haji. Ya, penekanan tentang kewajipan haji, ya, kemampuan dan sebagainya, kita cerita. Tapi kita sembang ni benda-benda yang orang kata apa, yang memang kita tak boleh buat haji, tapi apa yang boleh mendatangkan pahala seperti mana buat haji. Apa ibrah yang kita boleh ambil daripada haji. Itu kita nak kongsi dan kita nak sampaikan kepada anak-anak saudara. Ya, jadi mudah-mudahanlah, ya, apa namanya, perbincangan besok tentang rukun Islam ini, ya, dapat orang kata apa, mencampurkan lagi, ya, pemahaman. Mungkin anak-anak saudara kita pun ada dia punya idea-idea dia, pandangan-pandangan dia dan sebagainya, ya. Jadi diskusikan, sembang-sembanglah, ya. Apa namanya, terimalah, ya, bukalah ruang seluas-luasnya, ya, tentang apa namanya, 5 rukun Islam, ya, yang bakal dibincangkan. Baik, usaha saya itulah sedikit mukadimah lah, ya, mukadimah kepada rukun Islam yang menjadi antara komponen utama dalam hadis yang kita bacakan tadi. InsyaAllah untuk iman, ihsan dan sebagainya, untuk kita ikutilah siri-siri dengan para asatizah dan ustaz-ustaz kita yang lain. Jadi walaupun ada pertanyaan, ya, ataupun perkongsian, ya, bantahan ke, ya, pembetulan dan sebagainya, dialu-alukanlah insya-Allah. Ya. Setakat ni dengan first usrah yang baru ni macam mana? Alhamdulillah. Ya. Maknanya satu pertemuan yang merangsangkanlah, ya. Jadi insya-Allah kekalkan momentum itu, ya, di samping dari masa ke semasa tambah-tambahlah, ya, input-input, ya, yang kita ada. Kita pun kena rajin sikitlah, ya, kena baca, ya, kena kata apa. Sekarang ni tak payah macam dulu lah, kan? Dalam kita punya phone kita pun semua tu banyak maklumat yang kita boleh dapat, ya. Dan jangan kita simpan untuk kita seorang dan kita kongsi-kongsikanlah, ya, sama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Baik. Ada apa soalan? Tak ada, kita nak balik ni. Ya. Setakat ni ada ditemui apa-apa halangan, ada apa-apa barrier, ya, surah ni, masa ke, tempat ke, kan? Ataupun rasa macam mana, susah ke, ya, rasa nak letak jawatan ke, ya. Tak ada, ya? Okey, tak ada, alhamdulillah lah. Okay. Mudah-mudahan apa namanya, panjang, ya, kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab ni. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusannya, dan semoga-moga, ya, tujuan dan juga objektif, ya, usrah ini akan dapat dicapai insya-Allah taala. Daripada ustaz itu sahaja. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan. Saya doakan semoga untuk selamat, ya, menjalankan usrah ini sampai ke penghujungnya insya-Allah taala. Saja qul qouli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafizan untuk pengisian malam ini. Jadi apa yang kita dapat malam ini kita iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan pada hari esok. Jadi lepas ni ada makan sikit ke belakang. Tapi before tu saya menjemput Ustaz Syafizan dan juga Brother Aiman untuk menyampaikan hati.